Oke, selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman BRPH. So, malam ini saya mau kongsikan sama kamu tentang kisah bilik motel nomor 4. Oke, sebelum itu, kisah ini dikongsikan daripada sahabat follower saya. Dan satu, dia tidak memberitahu motel ini di mana, dan juga dia tidak beritahu siapa nama dia sebenarnya. So, itu tidaklah kita ambil berat sikit ataupun saya tidak titik berat sikit. Mungkin dia ingin merahsiakan identiti hotel itu dan dia merahsiakan diri dia sebenarnya siapa. Oke, so kepada pendengar-pendengar di halaman BRPH, jika kepada pendengar-pendengar tahu motel ini di mana, komen saja di ruangan komen yang telah disediakan di bawah. So, keadaan motel ni ada macam rumah yang rumah kampung. Di bawah dia ada bawah kolong, betiang lah macam tu. Dan dia punya pemandangan ni, dia cakap di sana macam nampak hutan-hutan sikit lah. Alright. So, para pendengar yang tahu motel ni di mana, kamu boleh komen di ruangan komen yang telah disediakan di bawah. Saya tidak tahu ini di mana. Yang saya tahu, saya kongsikan cerita kisah benar ini kepada pendengar-pendengar kisah seram di luar sana. So, dijadikan cerita. Saya panggil dia si Dia lah kan. So, si Dia ni dia menghadiri satu majlis lah. Majlis macam majlis besar lah. Oke, dia sama macam VVIP begitulah, ramai lah. Oke, dia sama kawan dia ni. Dia minta kawan sama dia punya satu orang kawan yang dia cakap kawan dia ni betul-betul macam oke sikit lah begitu. Maksud dia macam oke ni boleh diharap lah untuk kasih teman dia. Oke, so selepas saja selesai majlis yang dia pergi ni guys, dia cakap biasalah kalau di Sabah kan, dia bilang sebelum dia balik pergi motel dia tu, dia cakap dia pergi Aramaiti dulu lah. Biasalah kalau di Sabah kan, kalau sudah berkumpul-kumpul ramai-ramai macam tu, mesti dia akan Aramaiti lah. Oke, so selesai saja dorang pergi Aramaiti ni, dia balik lah pergi di motel sama dia punya kawan. So yang drive ni masa tu dia punya kawan, sebab dia punya kawan ni tidak berapa mabuk masa tu. So dia ni macam mabuk-mabuk sudahlah, pening-pening begitu. Oke, bila dong sampai sudah di motel dorang ni, jam pada masa tu menunjukkan jam 10 malam sudah. Dan dorang punya motel ni, bilik dorang ni berada pada paling hujung begitu. So situasi dia macam bilik sewa. Kalau kamu tahu bilik sewa yang banyak-banyak bilik lah begitu. So karena lalui satu lorong lah kan, lorong kecil, lepas tu bilik lah macam tu. Dan di bawah dorang tu, di bawah bilik dorang tu ada satu bawah kulung lah. Bawah kulung ni dia tidak nampak kalau pada malam hari sebab gelap, kecuali dia kena turun lah pergi di bawah baru mungkin nampak. Mungkin lah macam tu lah. So dia punya cerita di sini, dia cakap apa yang unik motel ni, dia cakap unik dia tu tandas dia ada di bawah. So kalau mau pergi kencing tu kena turun bawah lah dulu. So bila dorang sudah sampai di bilik dorang, seperti biasa lah, dorang ni macam pergi mandi begitu, macam bersiap-siap mau tidur lah. Oke, so bila sudah sampai di bilik, si Dia ni pun dia tutup lah. Ada di bilik dorang ni ada satu kaki lima, dan kaki lima tu ada punya pintu sliding window, dan dia pakai dua tabir, satu tabir warna coklat dan satu tabir warna putih. So masa sebelum dorang mau tidur tu, si Dia ni dia just tutup satu tabir sajalah, masa tu yang tabir berwarna putih lah. Lepas tu dia tutup lampu lah, dan dia pasang tu TV supaya tidak terlampau sunyi. Dia cakap bila dorang tidur sudah tu, startlah gangguan tu di sana mengganggu dorang. Mula-mula ni si Dia ni dengar ada ketukan di pintu bilik dorang. So yang kawan dia ni tidak sedar sudah, sebab mungkin dia penat sudah kan. So dia tidur mati lah macam tu. Jadi bila dia dengar ketukan begitu, first ni ketukan, dia kasih biar saja. Mula-mula dia mungkin fikir di bilik sebelah kah, ataupun ketukan tu macam begitu-gitu sajalah. Habis baru satu kali ketuk. Oke, lepas tu dia biar saja. Dan ketukan kedua ni dia rasa macam pelik sikit. Dia cakap kalau orang pun kalau dia ketuk, sepatutnya orang tu bersuara lah, panggil dia kah, ataupun kalau ada apa-apa masalah ataupun ada apa-apa yang dorang mau hantar, dorang ketuk bercakap lah begini-gini kah apa kan. Tapi
bunyi tuh mengetuk saja. Lepas tuh kan guys, ketukan tuh mengganggu dorang sebanyak 3 kali lah mengetuk, dia cakap. Dan jam pada masa itu menunjukkan jam 12 malam. Jadi bila dia kasih biar saja, dia tidak peduli. Sebab dia bilang mungkin itu adalah pencuri apa. Jadi dia kasih biar lah. Dia ada takut-takut dia sedikit, tapi tidak dipedulikan lah. Oke, pas tu dia pun tidurlah balik. Jadi tidak lama lepas tu, bila dia sudah mau terlelap mata dia guys, tiba-tiba dia nampak satu lembaga berwarna hitam tengah berdiri kaki 5 bilik dorang ni. Lepas tu si dia ni dia tengok saja. Si dia pun start rasa takut sudah. Dia mula takut sudah. Nampak bayangan tu, nampak lembaga ni tengah berdiri di kaki 5 dorang tu. Lepas tu dia memberanikan diri pasang lampu di bilik dorang dan lampu di kaki 5. Bila dia sudah pasang tu, tiba-tiba lembaga tu hilang begitu saja. Lepas hilang begitu saja, dia tarik tabir kedua yang warna coklat tu, dia tutup habislah. Macam tu. So dia rasa macam lain sudah, dia rasa pelik sudah. Dia macam takut sudah, sebab bukan satu gangguan, tapi ini gangguan yang keberapa sudah. Dalam masa yang sama, hari yang sama, malam yang sama lagi. Okey, lepas tu dia paksalah diri mau tidur nih. Tiba-tiba dia dengar satu cakaran. Okey, dia cakap cakaran tu kalaupun cakaran kucing, dia bilang, ini kita boleh tahu dia macam kecil sikit dia cakaran. Bunyi dia tu ada kecil sikit, tapi dia cakap ini cakaran dia macam kuku orang yang panjang. Baru tu bunyi cakaran tu start dari atas nih, atas bumbung dia cakap, dia turun sampai pergi di dinding rumah. Tapi bukan dia saja yang dengar, kawan dia pun terbangun dengar bunyi cakaran tu, mungkin kuat. Sampai kawan dia pun terbangun. Jadi dorang ni ketakutan lah. Lepas tu si dia pun dia pindah katil, dia tidur di katil sama kawan dia ni. Jadi dorang pun pasang lah lagu rohani ni guys. Tidak lama selepas tu, 1 jam sudah menunjukkan jam 2 subuh, dorang dengar lagi satu ketukan yang sangat-sangat kuat di lantai dorang punya bilik. Dorang sangat ketakutan lah masa tu. Okey, jadi dorang kasih biar saja, dorang macam bersabar, berdoa. Lepas tu dorang dengar lagi lagu rohani. Lepas tu dorang paksa tidur lah, dorang tidak pedulikan lah gangguan tu. Tapi gangguan ni macam benar-benar menakutkan lah kalau terjadi sama diri kita kan. Bayangkan saja kalau terjadi sama diri kepada pendengar-pendengar di luar sana. Macam mana keadaan kita pada masa tu kan? Mestilah takut kan? Okey, so selepas tu keesokan pagi dia ni, si dia ni dia pergilah di rumah kawan dia. Bila dia sudah sampai di rumah kawan dia, dia ceritalah sama kawan dia tentang kejadian yang berlaku sama orang semalam ni. Kemudian kawan dia tu pun cakap, dia bilang masa dulu pun dong pernah juga stay di motel tu, tempat bilik yang sama. Orang pun pernah juga kena ganggu seperti dorang yang kena ganggu semalam. So mungkin apa sebab ada gangguan tu kita tidak tahu, dan mungkin tempat tu bekas tanah perkuburan ataupun tempat kena buat motel ni mungkin sangatlah keras. Okey, dan lepas dia dengar cerita kawan dia pun bawa kawan dia balik pergi di motel ambil barang dorang, sebab dorang tidak sudah berani mau stay di sana, mungkin dorang takut sudah ni. Lepas tu sebenarnya dia ada sehari lagi untuk stay di motel tu, tapi dia tidak berani sudah guys. Dorang tidak berani sudah, dorang takut. Jadi dorang kasih hangus sajalah yang sehari ini sebab takut. Dan bila dorang sudah ambil barang dorang ni, dorang turunlah kan di tangga ni. Lepas tu si dia ni, dia tengoklah di bawah kolong rumah dorang ni. Di bawah kolong rumah dorang ni sangat banyak busut, dia bilang. Busut ni, kepada pendengar di halaman Bear Page, kalau ada yang tahu busut ni apa, busut ni dia macam satu tanah yang terbentuk macam piramid lah. Kalau saya macam piramid, dia panjang sikit lah, lebih kurang begini tinggi, ada yang tinggi sikit lah. Okey, so busut, dia bilang busut di bawah kolong tu sangat banyak, dia cakap. Okey, untuk kepada pendengar di halaman Bear Page, busut ni yang pernah saya dengar cerita orang tua-tua, busut ni adalah tempat kediaman makhluk halus, ataupun itulah tempat dorang tinggal. Kira ada penunggu lah, macam begitu. So selepas itu si dia sama kawan dia pun
dorang tidurlah di rumah kawan dorang. Sebab kejadian yang berlaku sama dorang ni betul-betul dia tidak pernah lupakan sampai sekarang. Dan kepada pendengar-pendengar, kisah ini berlaku beberapa tahun yang lalu dan dikongsikan kepada saya beberapa minggu yang lalu. Itu saja perkongsian daripada saya pada malam ini. Jika Anda ada perkongsian atau Anda ada kisah benar berdasarkan pengalaman Anda tentang kisah seram, bolehlah Anda kongsikan kepada saya melalui laman Facebook page saya Borneo Reaction ataupun melalui Gmail saya Selvin89 alias gmail.com. So kepada pendengar-pendengar di halaman Biar Page, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior dan jangan lupa follow Facebook page saya Borneo Reaction. Dan satu, jangan lupa share kepada teman-teman Anda di luar sana untuk lebih banyak saya kongsikan cerita seram ataupun tentang kisah-kisah mistik ataupun tentang kisah-kisah ilmu sihir ataupun kisah tentang legendary, dan semua itu adalah berdasarkan kisah benar yang pastinya saya kongsikan kepada Anda. So bertemu lagi kita di next perkongsian kisah seram tengah malam Anda.